Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashfani binti Malaysia. Kumpulan kami mendapat tajuk budaya sekolah iaitu merancang kurikulum. Jadi saya akan menerangkan apa itu merancang kurikulum. Perancangan kurikulum merupakan satu cara pemilihan kurikulum dan pengatur rancangan sesudah mendapat segala fakta, data, unjuran dan juga kesesuaian semua nilai-nilai profesional tanpa melupai segala dinamika infrastruktur institusi yang sedia ada. Isi utama dalam merancang kurikulum di sekolah menengah adalah sejauh mana kurikulum dapat disampaikan dan pembelajaran murid dikendalikan oleh seorang guru di sebuah bilik darjah. Seterusnya, menurut Burnham 2004, disebabkan pendekatan sekolah adalah berstrukturkan pasukan, maka unsur paling penting yang perlu diserahkan sebagai tanggungjawab individu adalah kawalan kelas ke atas masanya. Disebabkan pendekatan sekolah adalah berstrukturkan pasukan, maka unsur paling penting yang perlu diserahkan sebagai tanggungjawab individu adalah kawalan kelas ke atas masanya. Oleh yang demikian, jadual waktu yang terkawal perlu disusun bagi mengelakkan sebarang masalah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengarahkan semua sekolah di seluruh negara menggunakan jadual waktu anjal berdasarkan Surat Perkeliling Bil 01/1995 menurut Abdul Sani 2003. Seterusnya, saya akan terangkan tentang pelaksanaan jadual waktu yang terkawal. Pertama sekali, kita akan lihat kepada jadual waktu anjal berdasarkan Surat Perkeliling Bil 01/1995. Yang pertama, maksimum bilangan mata pelajaran pada setiap hari ialah 5 mata pelajaran. Kedua, gabungan waktu yang digalakkan bagi satu masa pelajaran adalah 2 waktu. Namun, gabungan 3 waktu dan 1 waktu boleh dilaksanakan jika perlu. Ketiga, penggabungan 2 atau 3 waktu perlu dilaksanakan secara berterusan bagi sesuatu mata pelajaran dan elakkan perpecahan waktu pada hari yang sama. Seterusnya, agihan waktu mengajar guru perlu seimbang iaitu 4 hingga 6 waktu sehari bagi sekolah menengah dan 5 hingga 8 waktu sehari bagi sekolah rendah. Seterusnya ialah agihan mata pelajaran perlu seimbang supaya tidak berlaku keadaan di mana ada hari semua mata pelajaran berat dan ada hari semua mata pelajaran ringan. Seterusnya, jadual waktu anjal tidak mempunyai satu penjadual yang seragam. Pihak sekolah boleh memilih sama ada melaksanakan pola pusingan 1 minggu atau 2 minggu mengikut kesesuaian sekolah demi kepentingan pembelajaran murid. Dan yang terakhir, konsep tukar ganti waktu secara suka sama suka di kalangan guru-guru adalah digalakkan. Hal ini untuk memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan mengatasi masalah guru tidak hadir serta masalah guru ganti. Dengan ini, masa pembelajaran pelajar tidak akan terjejas. Seterusnya, saya akan terangkan tentang manfaat pelaksanaan jadual waktu yang terkawal. Yang pertama, proses PNP lebih berkesan dan berupaya mencapai matlamatnya. Peruntukan masa juga mencukupi untuk satu-satu mata pelajaran dalam setiap hari. Seterusnya, ia dapat mengurangkan pembaziran waktu ketika guru bergerak dari satu kelas ke kelas yang lain. Dan yang seterusnya, peruntukan 2 hingga 3 waktu bagi satu mata pelajaran dapat memberikan ruang masa yang cukup bagi menghuraikan satu-satu topik yang hendak diajar. Hal ini membolehkan PNP tersebut lebih berkesan. Dan yang terakhir dapat mengurangkan kegerapan pelajar yang suka keluar dari kelas sewaktu pertukaran guru. Seterusnya saya akan memberi contoh budaya sekolah yang dibentuk oleh sesebuah sekolah untuk memperkasakan kurikulum sekolah. Kita boleh ambil contoh di sini di mana terdapat beberapa sekolah yang telah melakukan aktiviti yang boleh memperkasakan kurikulum sekolah. Contoh yang pertama iaitu sebuah sekolah di Boston iaitu Clarence Edwards Middle School telah memancangkan waktu persekolahan. Sebelum melakukan perubahan, jurang pencapaian akademik pelajarnya sangat besar.
Selain itu, markah standard ujian pelajar-pelajarnya yang sangat rendah. Di samping itu, tahap kesalahan tingkah laku yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah tersebut sangat kritikal. Dan bilangan pelajar yang mendaftar pula semakin berkurang dari hari ke hari. Perubahan yang telah dilakukan oleh sekolah tersebut, mereka mengubah jadual untuk kesemua pelajar, di mana waktu sesi persekolahannya Isnin hingga Khamis 7.20 pagi hingga 4 petang, manakala Jumaat tamat pada jam 11.40 pagi. 1 jam diperuntukkan kepada pelajar bagi membolehkan mereka membentuk kumpulan-kumpulan kecil dan menghadiri kelas tutur untuk mata pelajaran yang mereka tercicir. Hasilnya, kebanyakan sekolah di sekitar kawasan Boston ingin mengikut jejak langkah yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Dan hasilnya, kebanyakan pelajar telah memilih sekolah ini sebagai sekolah pilihan utama. Contoh sekolah yang kedua ialah Parkdale Middle School, di mana sekolah tersebut membina budaya membaca di sekolah, di mana seorang pengetua di sekolah tersebut telah membuat satu pendekatan baru, di mana beliau telah menekankan budaya membaca di sekolah tersebut. Pelajar akan meluangkan satu masa khas untuk membaca ketika di waktu sekolah, sekurang-kurangnya 15 minit untuk sustained silent reading atau membaca dalam keadaan senyap secara berterusan. Lepas tu, sebagai sokongan dari pihak sekolah kepada pihak pelajar, guru dan pentadbir juga akan membaca di waktu sekolah dan mereka akan menceritakan bahan bacaan yang telah mereka baca kepada pelajar. Hasil daripada itu, para pelajar akan saling bertukar-tukar buku bacaan mereka dan membincangkan bahan bacaan yang telah mereka baca. Dan hal ini akan membuatkan pelajar berasa seronok ke sekolah kerana mereka telah merasakan seperti satu keluarga yang membaca buku. Sesebuah sekolah tidak akan berjaya untuk mengubah prestasinya dengan hanya membuat perancangan yang berkualiti. Sebaliknya, bagi mengubah prestasi sesebuah sekolah, segala perancangan mestilah melibatkan kesemua ahli komuniti di sekolah. Sebagai contoh sekolah yang berjaya melakukan perubahan ialah sekolah Clarence Edwards Middle School. Dan sekolah ini menitik beratkan beberapa kunci untuk mengubah prestasi sekolah mereka. Kunci-kunci perancangan yang dilakukan oleh sekolah Clarence Edwards Middle School. Yang pertama, sekolah mesti peruntukkan masa yang banyak, iaitu sekurang-kurangnya 300 jam setahun, kira-kira 1 jam 45 minit. Yang kedua, mesti bersatu padu dan sepakat untuk menggubal semula jadual waktu. Dan yang ketiga, sekolah mesti mengutamakan dan fokus kepada pembelajaran lebih masa seperti yang dijanjikan bersama untuk memberi manfaat kepada pelajar. Keempat, sekolah perlu mengubah jadual untuk semua pelajar supaya tiada pelajar merasakan bahawa dirinya berada dalam tahanan. Yang kelima, pelajar di dalam kelas perlulah mempunyai tahap akademik yang setara. Guru perlu mahir dalam bidang yang diajar serta kumpulan tutor dalam saiz yang kecil atau perseorangan. Yang keenam, sekolah perlu melibatkan guru yang efektif. Dan yang terakhir ialah sekolah mestilah mengubah kepercayaan dan tingkah laku guru dan pelajar. Jadi secara kesimpulannya, sekolah Clarence menitik beratkan kerjasama antara semua ahli di sekolah. Mereka melibatkan kerjasama semua dan melibatkan semua pihak.